Assalamualaikum kepada Miss Tira dan kawan-kawan semua. Saya Husna bersama ahli kumpulan saya iaitu Ain, Atira dan Aina. Okey, kami hari ini ingin membentangkan mengenai modul 10 aktiviti sains. Okey, ini adalah isi-isi kandungan yang kami lakukan iaitu aktiviti-aktiviti sains mengenai kanak-kanak. Okey, pengenalan dia, pemilihan aktiviti sains awal kanak-kanak yang bersesuaian supaya ia dapat membantu peningkatan daya ingatan dan pengalaman terkumpul kanak-kanak dalam melakukan aktiviti awal sains, agar sesuatu itu dapat memenuhi perasaan ingin tahu kanak-kanak. Okey, seterusnya kita pergi kepada aktiviti yang pertama ialah mari bermain deria buah-buahan. Okey, bahan-bahan yang diperlukan ialah buah pisang, buah anggur, buah kiwi, buah stroberi, mangkuk, bekal besar dan air. Okey, itu antara bahan-bahan yang akan digunakan oleh kanak-kanak untuk melakukan aktiviti tersebut. Okey, antara langkah-langkah yang akan dilakukan ialah guru perlu menerangkan mengenai aktiviti pada hari ini, iaitu aktiviti mari bermain deria buah-buahan. Okey, selepas itu guru menunjukkan bahan-bahan yang akan digunakan kepada kanak-kanak iaitu buah pisang, buah anggur, buah kiwi, buah stroberi, mangkuk, bekas besar dan air. Okey, ketiga, kanak-kanak perlu menyediakan bahan-bahan yang akan digunakan iaitu satu bekas besar dan isikan air di dalam bekas tersebut. Okey, kemudian kanak-kanak mengambil buah-buahan seperti pisang, anggur, kiwi, stroberi yang terdapat di dalam mangkuk. Lalu kanak-kanak masukkan buah-buahan tersebut di dalam bekas yang telah diisi air oleh kanak-kanak. Okey, seterusnya kanak-kanak harus menyentuh buah-buah yang terdapat di dalam bekas besar iaitu pisang, anggur, kiwi, stroberi di dalam bekas tersebut sambil bermain. Kemudian kanak-kanak perlu menyatakan setiap sentuhan yang terdapat pada buah-buahan tersebut seperti kasar, licin, lembut yang terdapat pada buah tersebut. Okey, akhirnya kanak-kanak dapat merasa setiap sentuhan yang ada pada buah-buahan tersebut. Dan selepas ini mereka bolehlah dapat membezakan buah-buahan seperti pisang, anggur, kiwi dan stroberi. Okey, seterusnya Ain. Eksperimen tenggelam timbul buah oren. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 2 biji buah limau oren dan 2 bekas kosong yang diisi oleh air. Langkah-langkah aktiviti: menyediakan 2 biji buah limau oren, kemudian kupas 1 kulit buah oren dan letakkan ke dalam bekas yang diisi oleh air. Bekas yang pertama, buah oren yang tidak buang kulitnya. Bekas yang kedua, buah oren yang dibuang kulit. Seterusnya, kita dapat lihat buah oren yang dibuang kulitnya terapung di atas permukaan air, manakala buah oren yang tidak dibuang kulitnya kelihatan tenggelam. Analisis aktiviti. Kulit oren menyimpan poket udara. Poket-poket udara ini akan memberi buah oren ketumpatan yang lebih rendah
daripada air di sekelilingnya dan menyebabkan ia terapung. Prinsip ini dipanggil daya apungan. Eksperimen pengoksidaan buah apel. Bahan-bahan yang diperlukan: buah apel, buah lemon dan 2 mangkuk yang berbeza warna. Langkah-langkah aktiviti: potong apel tersebut menjadi 2 bahagian. Kemudian, masukkan apel ke dalam bekas yang berbeza warna tersebut. Kemudian, potong sedikit lemon. Selepas itu, kita perahkan lemon ke atas permukaan apel pada sebelah apel sahaja. Dan akhir sekali, kita tunggu buah apel tersebut selama 1 jam. Analisis eksperimen. Selepas 1 jam, kita dapat lihat pada sebelahan buah apel yang tidak diperahkan oleh jus lemon kelihatan bertukar warna keperangan. Manakala apel yang telah diperah oleh jus lemon tadi kelihatan masih segar atau tidak berubah. Ini kerana sekiranya kita memotong sebiji apel dan dibiarkan terkena udara, warna kandungan apel akan menjadi gelap. Sejurus selepas itu, ini adalah mekanisme pertahanan terhadap bakteria ketika sejenis enzim dalam sel yang mengandungi apel terkena udara. Enzim ini bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan lapisan oksida yang memberikan perlindungan. Projek menanam buah naga. Langkah-langkah aktiviti: ambil biji buah naga daripada buahnya. Keringkan dan semai biji benih di atas kertas atau tisu lembap sehingga bercambah. Sediakan media tanaman dengan campuran tanah dengan baja kompos dengan nisbah 1:1. Ataupun 1 bahagian tanah campur dengan 1 bahagian baja kompos. Keempat, kemudian taburkan benih yang telah bertunas tadi pada media tanaman. Timbuskan tanaman tersebut dengan tanah dan pastikan disiram secukupnya. Pindahkan ke dalam polybag sekiranya pokok telah membesar. Fasa 1. Bina minat atau topik tentang minat buah naga. Kanak-kanak cuba samakan cara tanaman buah naga dengan cara tanaman biji cili. Kanak-kanak mencari maklumat tentang penanaman buah naga seperti beberapa jenis baja digunakan dan beberapa kali siram pokok buah naga. Apabila kanak-kanak samakan, guru perlu dijelaskan bahawa pokok buah naga dikategorikan buah-buahan. Lebih jelas, guru perlu tunjuk pokok buah naga di hadapan kanak-kanak. Pada fasa yang kedua, pengetahuan tentang tanaman pokok buah naga. 1. Bagaimana pokok buah naga itu tumbuh? Pokok itu tumbuh dengan ada benih dan ditanam dalam bekas disediakan. Kemudian, alihkan pokok yang telah membesar kepada bekas yang telah besar. Kepada bekas yang lebih besar. Kanak-kanak diberikan pengalaman untuk menanam pokok buah naga tersebut dan kutip. Berapa jenis warna buah naga? Warna merah jambu, warna putih dan warna kuning je. Kanak-kanak dibawa ke tempat penghasilan tanaman buah naga. Di sekolah, kanak-kanak diminta untuk menanam buah naga tersebut. Kanak-kanak diminta untuk dibahagikan dalam 2 kumpulan. Dalam 1 kumpulan mempunyai 5 orang sahaja. Kanak-kanak memulakan untuk menanam biji benih dan masukkan ke dalam tempat yang disediakan. Siram pokok tersebut sehingga itu membesar. Kanak-kanak diminta kutip buah naga bersama rakan-rakannya. Pada fasa yang ketiga, membuat kesimpulan tentang tanaman tentang buah naga. Terangkan kepada rakan-rakan tentang bagaimana mengetahui tentang proses tanaman tersebut kepada guru dan rakan-rakan di kelas. Aktiviti yang kelima ialah eksperimen Filipino salad fruit. Bahan-bahan yang diperlukan ialah buah apel merah, buah pisang, buah anggur, buah ungu, buah cherry, buah strawberry,
6 sudu, 6 mangkuk, pisau, papan pemotong buah, susu pekat, Nestle, krim, dan 6 pinggan. Seterusnya, langkah-langkah. Yang pertama, guru menerangkan kepada kanak-kanak mengenai aktiviti yang akan dilakukan pada hari ini, iaitu aktiviti Filipina Salad Food. Yang kedua, guru menunjukkan bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan aktiviti ini pada kanak-kanak, iaitu buah apel, buah pisang, buah anggur warna ungu, buah stroberi, sudu, mangkuk, pisau, papan, pemotong buah, susu pekat, Nestle krim, dan pinggan. Yang ketiga, guru mengagikan bahan-bahan yang mahu digunakan kepada kanak-kanak seperti buah-buahan, pisau, papan pemotong buah, susu pekat, Nestle krim, dan juga mangkuk. Yang keempat, kanak-kanak membasuh kesemua buah-buahan yang mahu digunakan dan meletakkan buah tersebut dalam pinggan masing-masing. Kanak-kanak dah basuh semua buah tu, kemudian mereka letakkan buah tersebut dalam pinggan masing-masing. Yang kelima, kemudian guru menunjukkan cara untuk memotong buah-buahan kepada kanak-kanak secara potongan dadu. Guru tunjuk contoh dulu macam mana nak potong buah tu secara potongan dadu. Seterusnya, yang keenam, kanak-kanak mula untuk memotong buah-buahan secara potongan dadu dan dengan menggunakan pisau. Yang ketujuh, kanak-kanak perlu mengasingkan setiap buah tersebut pada setiap pinggan. Satu buah yang telah disiap potong dadu diletakkan di dalam satu pinggan. Yang ke-8, setelah selesai memotong buah, kanak-kanak perlu mengambil mangkuk kecil dan masukkan 2 sudu susu pekat dan 2 sudu Nestle krim ke dalam mangkuk tersebut. Kanak-kanak dah siap semua potong buah, kemudian ambil 2 sudu susu pekat dan 2 sudu Nestle krim dan masukkan dalam satu mangkuk, kemudian gaul-gaulkan. Yang ke-9, kemudian kanak-kanak perlu gaulkan susu pekat dengan Nestle krim supaya sama rata. Yang ke-10, seterusnya, kanak-kanak perlu ambil semua buah dalam kuantiti yang sedikit supaya mudah untuk digaul, kemudian masukkan ke dalam mangkuk yang sudah digaul dengan susu pekat dan Nestle krim tadi. Kan dalam mangkuk tadi kan dah digacau, dah digaul susu pekat dengan Nestle krim. Kemudian kanak-kanak tambahkan buah-buahan yang dipotong dadu, kemudian masukkan dalam mangkuk tu dengan kuantiti yang sedikit supaya senang untuk digaul. Yang ke-11, akhirnya kanak-kanak gaulkan buah-buahan yang telah dicampur itu dengan sama rata supaya susu dan Nestle krim melekat pada buah tersebut. Yang ke-12, setelah itu kanak-kanak boleh merasa makanan yang dibuat itu supaya dapat membezakan rasa yang berbeza seperti rasa manis dan masam. Seterusnya, proses kemahiran yang saya gunakan adalah proses kemahiran pemerhatian dan mengeksperimenkan. Proses kemahiran pemerhatian ialah kanak-kanak memerhatikan apa yang akan terjadi terhadap buah-buahan itu. Seterusnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah konsep 3E, penerokaan dan siasatan. Dengan penerokaan, kanak-kanak meneroka apa yang ada dalam mangkuk tu. Contohnya macam ada buah, ada susu, ada Nestle krim. Apa yang akan terjadi setelah bahan-bahan tersebut dicampurkan. Aktiviti yang ke-6. Aktiviti yang ke-6 adalah eksperimen buah-buahan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah mesin penyisa buah, pisau, papan pemotong buah, 6 cawan buah tembikai, buah oren, buah kiwi, 6 straw, ais suam, gula dan 3 mangkuk. Seterusnya ialah langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama adalah guru menerangkan aktiviti apa yang akan dilakukan pada hari ini kepada kanak-kanak, iaitu aktiviti membuat jus buah-buahan. Yang kedua, guru meminta kanak-kanak untuk melakukan aktiviti ini secara berpasangan. Yang ketiga,
guru menunjukkan bahan-bahan yang digunakan kepada kanak-kanak seperti buah tembikai, buah oren, buah kiwi, air suam, gula, mangkuk, pisau, papan pemotong buah, mesin pengisar. Okey. Yang keempat, kanak-kanak mengambil bahan-bahan untuk melakukan jus buah-buahan pada guru. Yang kelima, kanak-kanak diminta untuk membasuh dahulu buah-buahan tersebut sebelum memotong. Yang keenam, kanak-kanak harus meletakkan buah di atas papan pemotong setelah dibasuh dan memotong buah tersebut kepada dua bahagian. Contohnya kan dah siap basuh buah tu, lepas tu letak buah tu atas papan, kemudian belah dua, dia akan jadi dua bahagian. Kemudian langkah yang ketujuh, setelah itu kanak-kanak perlu ambil satu bahagian setiap buah yang telah dipotong, kemudian potong secara kecil-kecilan supaya senang untuk dikisar. Dan setelah dibelah dua, so kita jadi kanak-kanak kena ambil satu bahagian tu, kemudian potong lagi kecil. Semakin lama semakin kecil. Seterusnya, yang ke-8, kanak-kanak perlu meletakkan buah yang telah dipotong secara kecil-kecilan itu ke dalam mangkuk. Yang ke-9, setelah selesai memotong kesemua buah, kanak-kanak harus masukkan buah yang telah dipotong secara kecil-kecilan itu ke dalam mesin pengisar dalam kuantiti yang sedikit demi sedikit supaya buah yang dikisar hancur dengan betul. Yang ke-10, kanak-kanak perlu masukkan air suam sedikit dan gula sedikit untuk menambahkan kemanisan pada jus buah-buahan tersebut. Yang ke-11, seterusnya kanak-kanak perlu menekan button buka pada mesin pengisar supaya buah-buahan yang di dalam mesin tersebut dapat dikisar. Yang ke-12, setelah itu kanak-kanak perlu tuangkan buah yang telah dikisar itu ke dalam cawan. Yang ke-13, meletakkan straw di dalam cawan yang terdapat jus buah-buahan tersebut. Akhirnya yang ke-14, kanak-kanak boleh merasa minuman jus buah-buahan yang telah dibuat itu. Senang kan? Seterusnya, proses kemahiran yang saya gunakan adalah pemerhatian dan membuat inferred. Melalui pemerhatian, kanak-kanak akan perhatikan apa yang akan terjadi setelah buah-buahan itu dikisar. Seterusnya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah siasatan dan konsep 3E. Berdasarkan jus buah-buahan ni, kanak-kanak akan cuba siasat. Macam mana boleh jadi macam ni? Macam mana buah ni boleh bertukar menjadi hancur? Kanak-kanak cuba menyiasat. Dia cuba untuk teroka. Dia mengeksplor kan eksperimen itu. Okey. Yang ke-7. Eksperimen mengenai bahagian buah-buahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah buah oren, buah apel, buah strawberry, buah jambu, pisau, pinggan panjang dan papan pemotong buah. Seterusnya, langkah-langkah. Langkah yang pertama, guru menerangkan kepada kanak-kanak mengenai aktiviti yang dilakukan pada hari ini, iaitu aktiviti mengenai bahagian buah-buahan. Yang kedua, guru menunjukkan bahan-bahan yang digunakan kepada kanak-kanak, iaitu buah oren, buah apel, buah strawberry, buah jambu batu, pisau, pinggan panjang dan papan pemotong buah. Yang ketiga, kanak-kanak sediakan satu pinggan panjang, satu papan pemotong dan satu pisau di atas meja. Yang keempat, kanak-kanak letakkan buah oren, apel, strawberry dan jambu batu di atas papan pemotong buah. Sebenarnya kanak-kanak kena ambil setiap buah tu letak di atas papan pemotong buah. Yang kelima, kanak-kanak harus potong kesemua buah menjadi dua bahagian menggunakan pisau tanpa membuang kulitnya. Okey, kan buah tu kan ada papan pemotong. So, kanak-kanak kena belah dua tanpa membuang kulitnya. Yang keenam, kanak-kanak perlu mengambil setiap satu bahagian yang telah dipotong, kemudian kupaskan kulitnya menggunakan pisau.
Ni kan kanak-kanak dah belah dua. Ambil satu bahagian, kemudian kupaskan kulitnya. Satu lagi bahagian, biarkan berkulit. Okay. Seterusnya, yang ketujuh, semua kulit buah dikupas, kanak-kanak harus potongkan buah tersebut kepada beberapa bahagian supaya nampak lebih kecil. Setelah kanak-kanak potong kulitnya, kanak-kanak kena potong supaya buah tu makin kecil. Yang ke-8, kanak-kanak perlu mengelaskan setiap bahagian buah-buahan mengikut urutan yang betul seperti yang pertama, buah oren, apel, strawberry dan jambu yang tidak dipotong dan tidak buang kulitnya. Yang kedua, buah oren, apel, strawberry dan jambu batu yang dipotong kepada dua bahagian tanpa dibuang kulitnya. Yang ketiga, ambil satu bahagian di mana kulit buah oren, apel, strawberry dan jambu batu itu telah dikupaskan. Yang terakhir, keempat, ambil kesemua buah oren, apel, strawberry dan jambu batu yang telah dikupas kulitnya dan dipotong secara kecil-kecilan. Yang kesembilan, kanak-kanak harus mengelaskan kesemua buah oren, apel, strawberry dan jambu batu yang sama mengikut bahagian yang telah dipotong. Kanak-kanak ambil yang pertama buah oren yang tidak dipotong kulitnya. Kemudian buah oren yang dikupas kulitnya. Kemudian buah oren yang dikupas secara kecil dan buah oren yang dikupas kulitnya. Yang ke-10. Setelah selesai, kanak-kanak boleh melihat dan menyentuh setiap bahagian buah yang tidak dikupas kulitnya dan juga yang telah dikupas kulitnya mengikut susunan pengelasan yang dilakukan oleh mereka. Yang ke-11. Kanak-kanak dapat membezakan setiap bahagian buah-buahan sama ada yang berkulit ataupun tidak berkulit. Bahagian di setiap buah-buah itu adalah berbeza. Rasa kulit yang telah dipotong lain dan rasa kulit yang tidak dipotong pun lain. Rasa setiap kulit itu berbeza-beza. Okey, seterusnya proses kemahiran yang saya gunakan adalah proses pemerhatian, mengelaskan dan menyusun serta komunikasi. Untuk aktiviti ini, untuk mengelas dan menyusun, kanak-kanak kena mengelaskan mengikut jenis sentuhan kulit. Kanak-kanak kena menyusun ikut turutan berdasarkan daripada kulit yang tidak dikupas sehingga kulit yang dikupas. Strategi pengajaran yang saya gunakan adalah konsep 3E dan siasatan. Siasatan adalah kanak-kanak akan menyiasat setiap tekstur kulit yang telah dikupas dengan kulit tidak dikupas. Sekian, terima kasih. Okey, aktiviti yang ke-8 ialah mari membuat pengelasan bentuk buah. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kotak buah bentuk segi empat sama, buah mainan iaitu buah anggur, buah strawberry dan buah pisang. Mangkuk, gunting, gam dan gambar buah iaitu buah strawberry, anggur dan pisang. Langkah-langkah inilah langkah pertama, guru membagikan kenaik-naik 3 kumpulan yang di mana satu kumpulan di 2 orang. Selepas itu, guru menggunakan bahan yang digunakan dalam aktiviti tersebut menjadi tersebut seperti kotak yang berbentuk segi empat sama, gunting, gam, buah mainan, mangkuk. Langkah kedua, guru mengadakan 3 orang kanak-kanak untuk foto gambar buah itu buah pisang, anggur dan strawberry dengan berhati-hati agar tidak terkena jari mereka. Dan 3 orang lagi diarahkan untuk menampak gambar yang telah siap dipotong dekat kotak segi empat sama tersebut menggunakan gam. Langkah ketiga, manakala 3 orang lagi diarahkan untuk memotong 3 jenis bungkusan buah mainan tersebut menggunakan gunting secara berhati-hati dan menuangkan ia ke dalam mangkuk telah disediakan. Langkah keempat, selepas itu guru mengarahkan kanak-kanak untuk duduk semula ke dalam kumpulan. Lalu guru menunjukkan cara aktiviti tersebut
dimainkan, yang di mana kanak-kanak harus meneka buah apa yang terdapat di kotak tersebut dan masukkan buah mainan yang di dalam mangkuk tersebut ke dalam kotak yang betul. Guru meminta kanak-kanak berikan tepukan kepada kawan-kawan mereka yang berhasil melakukan aktiviti tersebut dengan baik. Proses kemahiran adalah pemerhatian, menyusun dan menjelaskan dan berkomunikasi. Contoh aktiviti dia ada dalam gambar tersebut, yang di mana kanak-kanak harus teka gambar buah. Kiranya gambar buah tu saya buat macam gambar bayang-bayang dan tapak kat kotak. Jadi kanak-kanak tu kena teka buah apa. Jadi kanak-kanak harus ambil buah dalam mangkuk tersebut dan masukkan kotak tersebut. Aktiviti ke-9, mari membuat pengelasan warna buah. Bahan-bahan yang diperlukan adalah buah lemon, buah apel, buah anggur, pinggan, mangkuk, pewarna kuning, pewarna merah, pewarna ungu, air 1 jug, pisau, papan, meja dan sudu. Langkah-langkah adalah guru memberitahu kepada kanak-kanak aktiviti hari ini, iaitu pengelasan warna buah. Langkah kedua, guru menyediakan bahan-bahan untuk aktiviti hari ini, iaitu jug yang berisi air, pisau, papan motor, meja, pinggan, mangkuk, pewarna, sudu dan buah, iaitu lemon, apel dan anggur. Lepas itu, guru mengarahkan kanak-kanak menuangkan pewarna ke dalam mangkuk dan menuangkan air yang di dalam jug tadi ke dalam mangkuk yang berisi pewarna tadi. Langkah ketiga, lalu guru minta kanak-kanak mengacak air tersebut menjadi sebati. Menggunakan sudu dan guru mengarahkan kanak-kanak meletakkan ia di atas 3 pinggan kosong, lalu diletakkan di atas meja yang disediakan. Langkah keempat, setelah itu guru minta kanak-kanak memotong buah tersebut secara berhati-hati menggunakan pisau dan papan pemotong sesuai arahan guru, yang di mana mereka harus memotongnya berbentuk bulat dan diletakkan dalam 3 pinggan kosong yang disediakan. Langkah kelima, guru meminta kanak-kanak tersebut mengangkat buah yang di dalam pinggan yang telah diisi dengan buah yang telah siap dipotong di atas dan letakkan di atas meja yang sama, di mana pinggan yang berisi air buah tadi diletakkan. Langkah keenam, guru minta kanak-kanak untuk duduk dalam satu bulatan. Langkah ketujuh, selepas semua bahan-bahan telah siap, guru akan menunjukkan demonstrasi kepada kanak-kanak terlebih dahulu agar mereka tahu cara aktiviti itu dilakukan. Langkah ke-8, guru akan memanggil seorang kanak-kanak ke hadapan untuk aktiviti pengelasan warna tersebut seperti mana ditunjukkan oleh guru sebentar tadi. Langkah ke-9, guru minta kanak-kanak berikan tepukan kepada kawan-kawan mereka dan diri sendiri agar kerana telah melakukan aktiviti pada hari ini dengan baik. Proses kemahiran dalam pematang, menyusun pengelasan dan berkomunikasi. Contoh aktiviti dia adalah gambar tu yang di mana ada 3 pinggan yang diletakkan mangkuk. Dalam mangkuk tu ada 3 jenis warna, iaitu warna kuning, merah dan ungu. Lepas itu 3 pinggan lagi ada 3 jenis buah. 3 jenis buah iaitu buah lemon, apel dan anggur. Lepas tu guru mengarahkan kanak-kanak tu ambil buah yang dalam pinggan tu, letakkan dekat pinggan yang sama warna dengan buah tu. Kiranya air tu macam warna merah, jadi kanak-kanak kena ambil buah yang warna merah, letakkan dekat pinggan tersebut. Itu. Okey, aktiviti terakhir, aktiviti ke-10 ialah mari mengenal ciri-ciri buah. Bahan yang diperlukan ialah papan putih, gambar buah rambutan, gambar bahagian-bahagian buah rambutan, iaitu batang, isi, kulit, biji dan poket. Langkah-langkah dia ialah langkah pertama, guru membawa kanak-kanak ke ruang kelas. Guru mengeluarkan papan putih, gambar buah rambutan dan 4 poket yang telah siap diletakkan tulisan tentang ciri-ciri buah seperti biji, tangkai, isi dan kulit. Lalu guru juga mengarahkan kanak-kanak untuk menampilkan gambar-gambar yang telah siap
letakkan depan putih sesuai arahan guru. Kiranya macam hanya ambil gambar buah rambutan, yang gambar yang buah rambutan yang ada biji, ada isi, yang macam kira sebiji buah rambutan tu lah, letakkan dekat papan putih. Lepas tu ada 4 pokok tu letakkan dekat keliling dia. Jadi lepas tu gambar-gambar yang dahsyat, gambar yang macam gambar buah, macam gambar biji, isi, tangkai dan kulit itu ada dekat depan papan putih tu. Langkah ketiga, guru mengadakan kanak-kanak duduk semula di dalam satu bulatan. Langkah keempat, selepas itu guru menilai aktiviti yang akan mereka lakukan pada hari ini, iaitu mari mengenal ciri-ciri buah rambutan, yang di mana mereka harus mencari gambar tersebut, gambar yang betul mengikut perkataan yang berada di pokok tersebut. Contohnya, perkataannya ialah biji. Jadi kanak-kanak harus mencari gambar biji buah rambutan, letakkan ke dalam pokok. Kiranya gambar yang dekat yang depan papan putih tadi tu, gambar yang dekat depan papan putih tadi tu diambil, dia kena carilah gambar biji buah, lepas tu masukkan dekat dalam poket yang bertulisan biji itu. Langkah kelima, setelah guru memberikan penerangan tentang aktiviti hari ini pada kanak-kanak, guru akan bagi soalan kanak-kanak ke depan untuk melakukan aktiviti tersebut seperti mana ditunjukkan oleh guru sebentar tadi. Guru minta semua kanak-kanak berikan tepukan kepada kaum mereka yang berhasil melakukan aktiviti, yang di mana mereka harus menyusunkan gambar tersebut di dalam pokok bersesuaian. Proses kemahiran pematang, menyusun dan pengelasan dan berkomunikasi. Contoh dia dalam gambar, tapi disebabkan gambar yang dengan papan putih tu susah nak macam agak sukar, jadi saya letakkan gambar ni dan saya memberi penerangan pada Miss lah, yang kirinya ada papan putih, lepas tu kat papan putih tu ada gambar buah rambutan, lepas ada 4 pokok dekat keliling dia. Depan papan putih tu ada gambar yang macam saya terangkan tadilah. Okey, terima kasih. Itu sajalah aktiviti daripada kumpulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum.